warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? InsyaAllah hari ini kita akan belajar satu lagi tajuk baru berkaitan dengan bidang sirah dan tamadun Islam. Tajuk hari ini ialah kepimpinan Rasulullah SAW di Madinah. Ya. Untuk tajuk ini saya bahagikan pada dua bahagian. Pada video bahagian pertama ini kita hanya akan belajar dua perkara saja, iaitu kepimpinan Rasulullah SAW dari aspek ibadah dan juga aspek kemasyarakatan. Dan di bahagian video yang kedua nanti baru saya akan sambung yang selebihnya, ya. Okey, sebelum saya mula mungkin ada yang tertanya, kenapa kepimpinan Rasulullah SAW di Madinah, kenapa tidak di Mekah? Sedangkan Rasulullah dilahirkan di Mekah, membesar di Mekah dan juga mendapat wahyu pertama di Mekah. Jadi kenapa tajuk ni hanya membincangkan kepimpinan Rasulullah SAW di Madinah sahaja? Okey, untuk menjawab soalan-soalan macam ni, awak kena ingat semula pelajaran-pelajaran lepas, khususnya dalam tajuk terbitnya Fajar Dakwah, ya. Dalam tajuk yang lepas kita dah belajar macam mana dakwah Nabi ditentang hebat oleh kaum musyrikin Quraisy di Mekah, yang pada akhirnya memaksa Nabi, sahabat dan juga umat Islam pada masa itu berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Jadi sebenarnya dakwah Nabi di kota Mekah tu tersekat. Dan bila Nabi sampai saja di Madinah, Nabi disambut baik oleh sekalian penduduk Madinah. Sehingga kan mereka tidak langsung rasa ragu-ragu untuk memilih Nabi sebagai pemimpin Islam yang pertama di kota Madinah. Okey, boleh faham setakat tu, ya? Okey. Bermula daripada detik itu, kota Madinah telah menjadi kerajaan Islam pertama di dunia, dan Rasulullah SAW telah berjaya membina asas negara Islam yang kukuh di Madinah dengan pelbagai cara, iaitu yang pertama dengan membina masjid, kedua mempersaudarakan Muhajirin dan juga Ansar, ketiga menggubal piagam Madinah, dan akhir sekali membina pusat perniagaan di kota Madinah. Okey, sekarang kita lihat pula kepimpinan Rasulullah SAW dari aspek ibadah, ya. Dia ada 4 aspek: ibadah, kemasyarakatan, politik dan juga ketenteraan. Untuk yang pertama, kita belajar dulu tentang kepimpinan Rasulullah SAW dari aspek ibadah. Asas dakwah Rasulullah SAW ialah usaha menyeru sekalian manusia untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kepimpinan Nabi Muhammad SAW di kota Madinah dapat dilihat apabila baginda sering menjadi imam pada setiap solat fardu, kecuali ketika baginda jatuh sakit. Selain daripada itu, baginda turut menjadikan masjid sebagai pusat syiar Islam, dan baginda sering menggalakkan umat Islam di sana untuk berkumpul bersama-sama bagi menunaikan ibadah. Dan ada kalanya mereka berkumpul untuk menambah ilmu pengetahuan dan juga menyelesaikan masalah-masalah mereka. Rasulullah SAW sering menyeru umat Islam pada ketika itu untuk mengutamakan solat fardu lebih daripada perkara-perkara lain, kerana menurut baginda Muhammad SAW, solat fardu merupakan hubungan akidah yang sangat rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baginda Muhammad SAW seorang yang istiqamah dalam menunaikan solat sunat dan juga qiyamul lail di rumah sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kesempurnaan akidah dan ibadah Rasulullah SAW adalah kesempurnaan akhlak Rasulullah SAW yang sentiasa melaksanakan perintah Allah tidak kira dalam keadaan macam mana sekalipun, ya. Mari kita lihat paparan seterusnya untuk mempelajari tentang kepimpinan Rasulullah SAW dari aspek kemasyarakatan. Kehebatan kepimpinan Rasulullah SAW akhirnya telah berjaya menjadikan masyarakat Madinah ketika itu hidup dalam keadaan yang aman, harmoni, saling bantu-membantu dan bersatu padu dalam mempertahankan negara Madinah, ya. Dan akhirnya terbentuklah sebuah masyarakat Madinah yang baru, gabungan daripada Ansar, Muhajirin dan juga Yahudi.
Kejayaan ini dapat dilihat melalui usaha baginda Muhammad SAW, antaranya persaudaraan sesama Islam. Rasulullah SAW mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar dalam ikatan Islam. Setiap orang Ansar mengambil seorang Muhajirin sebagai saudaranya serta berjanji untuk membantu. Manakala orang Ansar pula memberikan pelbagai bantuan seperti tempat tinggal dan juga harta. Kemudian Rasulullah SAW memberi jaminan keselamatan kaum yang bukan Islam. Rasulullah SAW telah mengadakan perjanjian dengan kaum Yahudi dan juga musyrikin yang tinggal di Madinah. Mereka perlu bersama-sama menjaga keselamatan dan keamanan Madinah. Hak kemasyarakatan dan kebajikan mereka dijaga dan tidak diceroboh. Ya. Okey, di sini saya nak terangkan juga kepada awak semua tentang intipati perjanjian Piagam Madinah yang berkaitan dengan kaum bukan Islam, ya. Okey, yang pertama, kelompok Yahudi diiktiraf sebagai satu umat dan dijamin keselamatan mereka. Kedua, setiap kelompok bebas mengamalkan agama dan pegangan masing-masing. Ketiga, orang musyrikin Madinah tidak boleh memberikan bantuan kepada orang Quraisy di Mekah. Daripada intipati ini jelas menunjukkan bahawa kepimpinan Nabi Muhammad SAW bukan sahaja pada umat Islam ketika itu, malah Rasulullah SAW bersikap adil kepada kaum bukan Islam di Madinah. Itu menyebabkan masyarakat Islam dan juga bukan Islam di kota Madinah dapat hidup bersama-sama dengan aman dan juga harmoni. Baiklah, apakah iktibar ataupun pengajaran yang dapat kita ambil daripada kisah kepimpinan Rasulullah SAW di Madinah dari aspek ibadah? Okey, yang pertama, mengajak anggota keluarga dan rakan bersama-sama untuk membudayakan ibadah dalam kehidupan kerana ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, mengimarakan masjid dengan menyertai aktiviti masjid seperti solat berjemaah dan juga menyertai majlis ilmu. Iktibar atau pengajaran yang boleh kita ambil daripada ciri kepimpinan Rasulullah SAW dari aspek kemasyarakatan pula. Pertama, menyertai dan menggerakkan aktiviti kemasyarakatan dan kesukarelawanan seperti gotong royong dan kenduri kendara. Kedua, memelihara hubungan baik dan membantu sesama rakan tanpa mengira kaum dan agama. Dan akhir sekali, melibatkan diri dalam aktiviti ekonomi setempat seperti koperasi sekolah dan keusahawanan kecil. Sekian saja pelajaran kita untuk hari ini. Kita jumpa lagi untuk bahagian kedua kepimpinan Rasulullah SAW di Madinah. Ila liqa, ma'as salamah.